Kenapa Quran sebut macam tu? Maka Nabi SAW jawab balik. Nabi tanya, okay, betul kamu tidak sembah secara darat, tetapi adakah masa kamu Kristian dahulu perkara-perkara yang diharamkan oleh agama Kristian tetapi dihalalkan oleh padri-padri kamu ikut? Dia kata ya. Adakah perkara-perkara yang halal dalam agama Kristian tetapi diharamkan oleh padri-padri kamu ikut? Ya. Dia jawab. Maka itulah salah satu bentuk worshipping the scholars and the padri-padri. Apa tak? Kita ingat bila sembah ni sembah secara fizikal kan? Orang Kristian ni bila fatwa-fatwa dikeluarkan oleh padri mereka ataupun golongan pendeta orang alim mereka akan ikut tanpa sebarang keraguan. Dia tak kritik. Beza dengan kalau dalam konteks agama kita, apa saja yang bertentangan dengan Quran, dengan hadis, walaupun keluar daripada mulut orang alim sekalipun, kalau bertentangan dengan kehendak Quran, dengan kehendak hadis, itu perlu disangka ataupun perlu disanggah. Walaupun dia tu alim tak mana pun, kalau dia fatwa dia ataupun dia punya pandangan dia bertentangan dengan Quran dan hadis, itu tak boleh diterima. Tidak dalam agama Kristian. Kan? Sebab tu kalau kita baca dalam agama Kristian ni, persoalan minum arak, berjudi, berzina, apa lagi? Pakai tudung bagi orang perempuan. Sebab tu kalau kita tengok dia punya nun, kan, padri wanita, pakai tudung dia elok, cantik. Kan? Sebab tu kembali kepada kalau soalan tadi, kalau orang Kristian tanya kita kenapa kamu pakai tudung, mudah kita nak jawab. Dah, tengok you punya nun pakai tudung lebih elok daripada saya pakai jubah lagi. Kan? Jadi ayat yang keempat ini, beriman kepada para nabi, maksud dia bukan hanya beriman kepada Nabi SAW, kena beriman dengan nabi-nabi yang sebelum. Sama juga kita sebagai orang Islam, kita beriman kepada Nabi SAW dan kita beriman kepada nabi-nabi yang datang sebelum baginda. Lepas tu dalam konteks kalau kita bincang agama Kristian, kita beriman dengan Yesus ni, kita beriman dengan Nabi Isa AS lebih mendalam daripada iman orang Kristian kepada Nabi Isa AS. Sebab tu kalau ada peluang kawan siapa-siapa orang Kristian ke orang mana-mana datang jumpa kita ambil peluang untuk bersembang. Biasa kita lari tak? Tengok datang dia bagi risalah, kita pun lari. Dah. Sepatutnya kalau dia bagi risalah, kita pun bagi risalah juga. Kan? Saya dulu macam tu juga masa di UK dulu. Kadang-kadang setiap minggu orang Jehovah Witness dia datang. Dan dia punya metodologi dakwah dia very soft. Mula-mula dia datang ketuk pintu je. Ketuk pintu tanya apa khabar, asal daripada mana. Habis dia balik. 2 minggu lagi dia datang. Dia datang, dia bawa risalah. Saya datang ni nak bagi risalah je. Ambil. Saya pun ambil. Masa tu kita tak terfikir nak bagi risalah juga. Kan, print siap-siap kan, bagi risalah kat dia. Kan? Masa tu takut, kita takut sebab kita tak pernah didedahkan dengan golongan non-Muslim, khususnya orang Kristian yang bersifat pendakwah. Kat Malaysia mana ada duduk kat kampung kan? Betul tak? Jadi bila kita duduk luar negara ni, kita punya pemikiran kita pun terbuka sikit lah. Kali ketiga, next week dia datang, dia sembang kat pintu. Dia kata, dah baca risalah yang saya bagi last 2 weeks. Kata, saya baca. Masih lagi takut. Jadi bila dah matang sikit ni, dulu kurang matang. Bila dah matang, kita pun dah fikir sebenarnya sepatutnya kita gunakan peluang itu, ajak dia masuk dalam rumah, minum kopi ke, minum teh ke, sembang pasal agama. So dia bagi dia punya version tentang Nabi Isa sebagai contoh. Kita pun bagi our own version, our own Islamic version tentang Nabi Isa AS. Ada? Jadi siapa-siapa yang masa dia masih panjang lagi untuk luar negara ni, gunakan kesempatan itu. Sebab bila balik Malaysia kita tak akan terdedah dengan benda-benda duduk kat kampung pula. Kan? Sembang dengan tok ayah kita lah. Kan? Kat sini peluang dakwah itu terlalu luas, terlalu terbuka. Kan? Yang terakhirnya, sikit lagi yang terakhir, beriman kepada hari akhirat. Sekejap lagi saya akan kembali kepada persoalan Islam dengan iman.
Apa beza antara Islam dengan iman, dan bagaimana Islam dengan iman itu dalam dan terlaksana dalam kehidupan kita. Sifat para muttaqin terakhir dalam kedua ayat ini ialah beriman kepada hari kiamat. Disebut wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan hari akhirat mereka yakin. Itu maksud dia, ataupun itu terjemahan dia. Mereka yakin kepada hari akhirat. Mereka beriman dengan yakin bahawa manusia ini tidak dicipta secara main-main, tetapi makhluk ini dicipta untuk menyempurnakan tanggungjawab yang besar. Hidup mereka tidak berakhir dengan maut, tetapi ada satu lagi kehidupan yang lain. Di sana manusia akan menerima pengadilan yang sepenuhnya. Tiada sebarang amalan yang pernah dikerjakan di dunia hilang begitu sahaja. Saya skip dia punya ni. Hidup di alam dunia ini bagaikan janin. Ini dia punya analogi. Bagaikan janin, bagaikan bayi yang terpaksa melalui peringkat pra kehidupannya di dalam rahim ibu. Dia seharusnya tahu bahawa tempoh di dalam rahim hanya 9 bulan 10 hari. Hidup yang sebenar ialah hidup selepas alam rahim. Jika selama-lamanya tinggal di alam rahim, dia tidak akan dapat merasai kebahagiaan hidup di dunia bersama dengan rakan-rakannya yang datang daripada tempat yang sama. Itu dia punya analogi. Maknanya seolah-olah hidup kita di dunia ni ada masa kita akan habis, akan tamat. Sebagaimana hidup kita di alam rahim dahulu. Kan 9 bulan 10 hari. Mungkin ada yang overdue lewat sikit. Mungkin sampai 9 bulan 15 hari ke 20 hari ke. Tapi kesimpulannya sampai masa bayi tadi akan keluar daripada perut ibu dia untuk hidup di alam dunia. Selama mana duduk dalam rahim, lagi itulah dia tak kenal dunia. Kan? Dia ingat alam rahim itulah alam dia. Okay? Jadi bila habis 9 bulan 10 hari, masuk, keluar, lahir ke alam dunia, dia akan bertemu dengan kehidupan yang sebenar. Sama juga kes kita ataupun hakikat kehidupan kita di dunia sampai masa kita akan mati. Bila mati itulah sebenarnya baru bermula kita punya kehidupan yang sebenar. Yang mana pada waktu itu bila dah masuk kubur, sudah tidak ada lagi amalan. Tak boleh nak buat dah. So amalan kita hanya di dunia saja. Once kita dah meninggal, kita dah mati, masuk dalam kubur, tak ada dah amalan, tak ada masa dah untuk kita buat amalan. Jadi dah bermula kehidupan yang sebenar. Di situlah bila amalan seorang itu cukup di dunia, amalan kebaikan dia, bila masuk kubur, dia akan bahagia. Tapi kalau di dunia amalan dia tidak cukup, maka bila masuk kubur, dia akan seksa, dia akan sengsara. Dan memang kalau kita kaji sejarah, tidak ada seorang buat atas dunia yang tidak mati. Dan pada zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ni, tidak ada seorang pun yang tidak mati. Tak ada yang tak mati. Dalam setakat yang saya belajar, saya kaji, saya baca sejarah, semua orang mati. Kan? Hatta Nabi-Nabi pun wafat. Kan? Kalau nak kira Allah Ta'ala sayang kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak akan wafat kan? Kan? Kecuali Nabi Isa AS. Nabi Isa AS diangkat. Bar rafa'ahu Allah ilaih. Allah Ta'ala angkat lagi. Dan dia akan turun sebelum hari kiamat. So maknanya baka kita adalah baka, keturunan kita adalah keturunan mati ya. Cuma the exact time yang kita akan mati ni tak tahu. Kan? Dia jadi macam tarikh pilihan raya ke? Tak tahu bila kan? Jadi kalau kita tahu, contohnya saya ni akan mati, umur saya 63 macam tu, 63 tahun 2 bulan 10 hari. Mudah kita nak buat persiapan. Tapi masalahnya kita tak tahu. Bila tak tahu, mana persiapan tu kita kena buat setiap saat, setiap minit. So bila persiapan setiap minit, setiap saat, kalau kita fikirlah, kita fikir secara mudahnya, tak ada masa dah untuk kita buat benda-benda dunia ni. Tak ada masa dah nak pergi kerja, tak ada masa lah untuk. Sebab apa? Sebab persiapan kita berbuat every second, every minute. Sebab kita akan mati bila-bila masa. Tapi Islam dia bukan macam tu. Islam dia tidak segregate baina di antara dunia dengan akhirat. Dunia itu adalah modal kita untuk kita sampai, kita tuai di akhirat. Saya dah sebut sebelum ni kan tentang bagaimana kita nak menjadikan amalan kita itu setiap hari yang kita buat adalah mendapat pahala ibadah.
Okay, akhir sekali sebelum kita berhenti ni. Para muttaqi yang disebutkan sifat-sifatnya tadi, 5 sifat, 5 ciri tadi, dia akan memperoleh 2 keputusan ataupun dua result. Yang pertama al-hidayah, yang kedua dia akan mendapat al-falah. Hidayah ni bimbingan, yang kedua al-falah, iaitu kemenangan. Tersimpul dalam ayat kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang mendapat hidayah daripada Tuhan mereka, dan mereka lah orang yang beroleh kemenangan. Okay, kemenangan yang sebenar adalah orang-orang yang mempunyai 5 ciri tadi. Baik iman ataupun ingat lagi, surah ini diturunkan, diadres kepada orang Madinah, yang mana masyarakat Madinah tu, orang Islam di Madinah tu terdiri daripada pelbagai latar belakang. Apa maksud hidayah kat sini? Hidayah yang masuk ke sini adalah kelurusan pada perjalanan fungsi akal dan roh. Kelurusan pada perjalanan fungsi akal dan roh. Maknanya akal kita ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Yang kedua, al-falah ialah beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sudah pasti kita bukan hanya nak bahagia di dunia, kita juga nak bahagia di akhirat. Saya berhenti di situ. Nak kembalilah sekali sebelum kita berhenti ni kepada persoalan iman dengan Islam. Dia merujuk kepada ayat yang ketiga tadi, allazina yu'minuna bil ghaib. Kita selalu sebut tentang iman, selalu sebut tentang Islam. Apa beza Islam dengan iman? Siapa nak bagi pandangan? Apa beza antara Muslim dengan mukmin? Most obvious adalah kalau kita tengok dia rukun kan. Rukun Islam dengan rukun iman berbeza. Kan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Rukun Islam bermula dengan syahadah kan? Syahadah tu lafaz. Rukun iman bermula dengan beriman kepada Allah. Maksudnya bermula daripada hati. So, apa beza Muslim dengan mukmin? Kita ni Muslim ke mukmin? Muslim ke bukan ataupun dua-dua? Dua-dua insya-Allah. Apa beza? Cuba bagi sikit Syamil. Apa beza Muslim dengan mukmin? Muslim tak semestinya mukmin. Mukmin sememangnya Muslim lah. Mukmin sememangnya Muslim. Semestinya kena Muslim dulu. Jadi kalau Muslim dia tak semestinya mukmin. Macam itulah perumpamaan dia. Ada ke orang yang beriman kepada Allah, tapi dia tak buat amal ibadah? Ada tak? Dia beriman, dia kata aku percaya kepada Allah. Okey. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, iman kepada nabi-nabi, tapi dia tak solat. So adakah dia Muslim? Sebagai seorang Muslim, dia kena penuhi 5 rukun tadi. Kalau 5 tolak 1, kosong. Itu sebab tu kalau kita baca, ulama bahaskan panjang. Tak? Ada orang yang beriman, tetapi dia tidak Muslim. Tak? Penting lah. Very philosophical. Saya nak bagi mudah je. Islam ni dia bermula dengan seseorang itu menjadi Muslim, bermula dengan perkara luar, perkara yang kita boleh nampak, iaitu melalui syahadat. Maknanya untuk jadi Islam, untuk jadi Muslim, dia kena lafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tanggungjawab dia kena salat. Bila sampai waktu dia kena puasa. Bila dah mampu kena haji. Bila mampu bayar zakat. Kan? Sempurna Islam ni. Kita tak sempurna lagi Islam kita. Kalau siapa yang belum bayar zakat, tak pergi haji lagi, tak sempurna lagi rukun Islam yang 5 tu. Kita hanya ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa. Mana yang kelima? Haji. Sebab tu daripada simpan duit pergi haji dulu. Daripada simpan duit pergi melancong Turki ke, Europe ke. Muda ni simpan duit pergi buat haji dulu. Kan baru sempurna rukun Islam yang 5. Okey, Islam ini bermula dengan perkara yang kita boleh nampak. Okey, tangible. Adapun iman bermula dengan perkara yang kita tak nampak. Okey, ia bermula dalam hati.